Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan berkati kita. Kita menyambung perbincangan kita yang masih lagi berlegar berkenaan dengan ikhlas, iaitulah al-athar al-ukhrawiyah. Setelah mana kita melihat 9 kesan positif, kesan baik ikhlas ini yang segera yang diperolehi oleh seorang hamba yang Allah anugerahkan, al-atharul muajjalah. Maka kita ada juga ganjaran amalan kita ini macam mana kita minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini doa yang kita duk minta. Kita minta, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini antara doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita ulang-ulang pada tahiyat akhir kita. Jadi kebaikan yang Tuhan bagi kepada manusia ini ada kebaikan yang bersifat al-ajilah, yang segera, dan ada yang bersifat al-ajilah, yang tertangguh, yang terkemudian, yang dikemudiankan, yang ditangguhkan. Demikian juga keburukan daripada perbuatan buruk. Ada yang bersifat al-ajilah, segera, dan ada yang bersifat al-ajilah, yang bertangguh, yang ditangguhkan. Jadi dia kata ada pun kesan-kesan al-muajjalah, wa amma al-atharul muajjalah lil ikhlas wa hiya allati takunu fil akhirah, iaitulah kesan-kesan ganjaran-ganjaran yang Allah siap sediakan bagi orang yang mukhlisin di akhirat. Fahiya kathiratun ayda, banyak dia kata. Wa minha, antaranya sebahagian kecilnya. Dia akan sebut berapa di sini? Dia akan bagi 6 kebaikan. Ya. Yang pertama apa dia? Awalan wa huwa a'zamuha, yang pertama sekali tentulah yang paling besar sekali ganjarannya ialah dukhulul jannati wan najatu minan nar wa tahsilu ridha Rabbi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama sekali tentulah ikhlaslah yang akan menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga, diselamatkan daripada azab neraka, dan kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah redha. Ya. Allah redha akan kita. Ini lebih lagi daripada menerima amalan. Allah redha akan kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Dan datang dalam perkara ini seberapa banyak hadis, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takaffala Allah liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihad fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi bi an yudkhilahu al-jannata أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat al-muttafaq alaih. Riwayat ini adalah riwayat yang disepakati Bukhari Muslim, wal lafzu lil Bukhari, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjamin bagi siapa yang berjihad di jalannya, yang mana dia tidak keluar melainkan untuk berjihad dan membenarkan janji-janji Allah. Dia keluar ni bukan mengharap sebarang ganjaran duniawi, hanya mengharap ganjaran ukhrawi, mengharap untuk
berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Apakah yang Tuhan janji? Tuhan takaffalallahu, Allah menjamin baginya bi an yudkhilahul jannah, bahawa Allah akan masukkan dia dalam syurga kalau dia mati. Yang pertama, au yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu, atau Allah akan balikkan dia, selamatkan dia ke rumahnya daripada tempat dia keluar itu, rumah dia balik, rumah balik dalam keadaan selamat sejahtera beserta dengan ganjaran pahala ataupun ghanimah, ganjaran harta rampasan perang. Ghanimah ialah minal atharin muajjalah, kesan yang segera. Ya. Jadi ini adalah satu bentuk amalan ikhlas. Sebab Nabi kata la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilih wa tasdiqu kalimatih. Dia tidak keluar melainkan itu. Tujuannya memang semata-mata kerana nak berjihad. Bukan terpaksa, bukan kerana nak kemasyhuran, bukan kerana hendak digelar sebagai pahlawan, orang berani, hero ke apa, tidak. Keluar semata-mata memang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ni luas. Jihad ni luas, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah jihad. Kerana jihad tu ialah daripada jahada, mencurahkan segala tenaga dan upaya untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kita berjihad itu kita mencurahkan segala tenaga kita untuk kita memperolehi, untuk kita mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menjadikan, untuk memastikan kalimah Allah itu sentiasalah yang tertinggi. Agama Allah itu sentiasa tertinggi di atas muka bumi ini. Dan ini perjuangan yang mesti ada. Setiap orang yang beragama, ya, dia mesti, inilah yang menjadikan agama itu akan sentiasa cemerlang, gemilang dan terbilang. Itu dia berusaha untuk memastikan agamanya lah yang tertinggi. Setiap penganut agama berusaha untuk memastikan agamanya berada di tempat tertinggi, menyebarkan agamanya. Dan Islam selaku agama yang hak, tentulah Islamlah yang paling berhak sekali untuk meletakkan dirinya tempat tertinggi. Allah Ta'ala menyatakan kepada kita tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah yang mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk, ilmu yang sahih dan agama yang benar, amalan yang salih, liyudhhirahu, untuk Allah meninggikan, meletakkannya di atas sekali, ala dini kullih, atas seluruh agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrikun tidak suka benda itu, tetapi Allah tetap akan melakukannya. Allah tetap akan meninggikan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya, agama Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan supaya kamu menjadi rahmat, sebagai tanda rahmat Allah kepada seluruh alam. Macam mana Nabi kita nak jadi rahmat kepada seluruh alam? Iaitulah dengan agama Islam itulah yang memayungi dunia ini. Dengan agama Islam itulah yang menjadi pemerintah, pentadbir yang berkuasa
di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Ya. Itulah caranya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi, untuk mencurahkan segala tenaga daya upaya untuk menundukkan manusia sehinggalah sampailah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Kalau mereka mengucapkan kalimah itu, syahadah itu, maka mereka telah memelihara nyawa dan harta mereka. Allahu Akbar. Jangan kita anggap ada kontradik pula. Tadi kata rahmat, ni suruh perang. Ya. Tidak ada cara untuk Islam itu menjadi rahmat kepada seluruh alam, melainkan dialah yang mengatasi. Melainkan dia berada di puncak tertinggi. Melainkan dengan pengikut-pengikut agama Islam itu mencurahkan segala tenaga, daya upaya mereka untuk memastikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal yang tertinggi, yang membentuk civilization, membentuk tamadun manusia, yang memandu tamadun manusia, yang memandu cara manusia melihat dunia ini. Sama ada dengan mereka memeluk Islam atau mereka menerima nilai-nilai universal Islam. Sebab itu orang kata, habis itu Islam ni tersebar dengan mata pedang kah? Tidak. Ya, tidak. Kerana peperangan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabah, para tabi'in dan tabi'in, kesemua itu bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Dalilnya apa? Dalilnya jelas. Negeri-negeri yang berlaku padanya jihad, adakah lenyap agama selain daripada Islam daripada negeri tersebut? Kita perhati apa yang ada di Mesir. Adakah gereja Mesir hilang daripada muka bumi? Tidak, masih ada. Gerejanya masih berdiri. Masih ada lagi orang Kristian Qibti di Mesir, walaupun Mesir itu masuk Islam dengan cara jihad di zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan berterusan di bawah pentadbiran Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Kesultanan Mamluk, sampailah kepada Uthmaniyah, sampailah kepada hari ini masih lagi diperintah oleh orang Islam. Dan Kristian tidak pernah hilang, penganut Kristian itu ada situlah. Ya. Tengoklah Nusantara ini lebih masyhur lagi. Adakah di tanah Melayu, tanah Malaysia yang bertuah ini bila Islam datang maka lenyap segala agama selain daripada Islam? Tidak, kita masih ada Bumi Putra. Bumi Putra, orang asal yang duduk di tanah Melayu ini yang masih menganut agama selain Islam. Walaupun majoriti orang Melayu sudah masuk Islam, tapi ada suku-suku lain yang belum menganut Islam, yang ada sampai hari ini masih lagi berlaku proses Islamisasi itu dengan sukarela. Ya. Seperti Bumi Putra di Sabah, Sarawak. Bahkan Melayu itu walaupun hampir kesemuanya 99% masuk Islam, tapi kita dapati nun jauh di sana, di Bali sana, masih ada orang Melayu yang kekal dengan agama Hindu. Ya. Kalaulah Melayu itu dipaksa masuk Islam dan dibunuh siapa yang tak masuk Islam, tidak ada lagi. Ya. Tapi kita dapati Islam tidak memaksa. Islam bukan agama yang memaksa orang untuk menganut. Ya. Dengan cara kekerasan, dengan cara mengugut, menggunakan senjata, tidak. Ugutan itu datang daripada Allah. Dari segi kehinaan di dunia, kerendahan di dunia, betul, mereka tidak dapat kedudukan yang sehebat orang Islam di dunia ini. Tapi tidaklah makna Islam itu perlu mengugut orang dengan cara yang batil. La ikraha fid din.
qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Jelas. Nak cerita kata Islam ni tak paksa orang masuk Islam. Dalam satu ekspedisi jihad dan balik Nabi SAW duduk seorang berehat. Kalau sahabat lain duduk di tempat kawasan lain. Nabi bersendirian. Datang seorang lelaki musyrik. Ambil pedang Nabi. Senyap-senyap yang tergantung. Nabi tengah duduk berehat. Tiba-tiba dia hunuskan pedang kepada Nabi SAW. Dia tanya, "Ya Muhammad, sekarang siapa yang boleh menjaga kamu daripada aku?" Nabi pun menjawab dengan tegas, lantang dan keras, "Allah." Maka bila kawan tu dengar Allah, tersentak dia, terlepas dia pedang. Nabi ambil pedang daripada tangan dia. Nabi tanya, "Sekarang daripada siapa pula? Siapa pula yang boleh menjaga kamu daripada aku?" Lelaki itu tak kata apa. Lalu dia pergi. Tidak masuk Islam dan tidak diketahui siapa lelaki itu sampai kesudah. Kalau Nabi nak paksa orang masuk Islam, Nabi suruh dia mengucap. Tapi tidak. Islam bukan dimasukkan orang dalam Islam dengan paksaan. Itu tengah Nabi tengah dalam ekspedisi jihad. Dalam perang Khaybar. Semua benteng-benteng telah berjaya ditawan. Tinggal benteng terakhir. Dah berapa lama Nabi SAW kepung Khaybar ini. Satu demi satu sehingga benteng yang last. Nabi hantar Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nabi pesan apa kepada Ali? Nabi pesan, "Wahai Ali, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa." Dan bukan jangan kalut-kalut nak perang dengan mereka. Bila kamu sampai tempat mereka nanti, Nabi kata, ajak mereka masuk Islam. Jelaskan kepada mereka hak-hak mereka. Kalau mereka enggan, bayar jizyah. Sampai tahun tu, Nabi mengharap orang masuk Islam atau tunduk kepada Islam dengan sukarela. Bukan untuk menumpahkan darah. Bukan untuk memporak-perandakan. Dan Islam dia datang, dia dalam peperangan dalam Islam adalah peperangan yang paling beretika. Peperangan yang paling beretika. Peperangan yang penuh dengan integriti. Tidak boleh dibunuh kanak-kanak. Tidak boleh dibunuh wanita, orang tua, orang lelaki yang tidak terlibat dalam peperangan dengan fizikal maupun mental. Padri-padri, tok-tok sami yang tidak terlibat dalam peperangan, mereka ini tidak dikacau, tidak disentuh, tidak diganggu gugat. Allahu Akbar. Dilarang menebang pokok tanpa keperluan. Kerana di antara adat peperangan yang tidak bertamadun ialah bila masuk orang ke satu tempat negeri, dia menjajah itu, dia musnahkan negeri itu. Musnah habis, tarah habis segala hutan belantara, segala pokok bangunan, sengaja dibakar tanpa ada faedah. Kemudian ditinggalkan supaya rakyat atau negeri yang telah diserang itu menderita. Seperti yang berlaku pada, kalau kita tengok apa yang dibuat oleh orang Roman, oleh orang Farsi. Datang menjajah dengan cara yang begitu tidak baik. Tetapi Islam datang, dia membangunkan tamadun baru. Membangunkan tamadun baharu. Yang lebih hebat, yang lebih gemilang, cemerlang, terbilang berbanding sebelumnya. Kita tengok apabila Islam masuk ke Rom, ke Turki, adakah Turki menjadi kurang hebat berbanding ketika zaman Bizantin? Sebaliknya, ketamadunan itu bertambah, berkembang, lebih hebat daripada sebelumnya. Kita lihat tamadun Farsi.
Adakah tamadun Farsi itu lenyap, hilang dengan datangnya Islam ke tempat mereka? Tidak. Bila orang Farsi masuk Islam, mereka semakin dikenali, semakin hebat ketokohan mereka. Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang terbaik dalam kalangan kamu ialah yang terbaik dalam kalangan kamu ketika jahiliyah. Orang yang baik ketika jahiliyah, bila dia masuk Islam, dia takkan hilang kebaikan dan kehebatan itu. Dia menjadi bertambah lagi. Jikalau dia faham, dia betul-betul amal dengan Islam. Tengoklah nenek moyang kita orang Melayu, orang Nusantara, orang Jawa dan sebagainya. Apabila mereka memeluk Islam, adakah tamadun Melayu itu lenyap? Bahkan sebaliknya, tamadun Melayu yang dikenang, yang dijulang, yang diingat orang itu ialah tamadun Melayu ketika mana mereka memeluk Islam. Kalau kita tak nafi, sebelum orang Melayu masuk Islam, orang Melayu bukanlah bangsa yang kolot, bangsa yang jumud, bangsa. Kalau tidak, macam mana mereka jadi hebat? Sebab Nabi dah bagi tahu, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu. Syarat nak jadi hebat masuk Islam, masuk Islam itu, dia tu memang orang hebat dah. Kan? Yang tak hebat boleh jadi hebat, yang hebat makin hebat. Kan? Subhanallah. Berlakunya tamadun, berlakunya satu perubahan yang ke arah lebih baik. Jadi upgrade, bukannya downgrade. Masuk Islam ni dia adalah satu upgrade, satu peningkatan, satu penambah baikan yang orang kata apa? Yang sangat positif. Itu adalah Islam, itu adalah konsep jihad yang sebenar dalam Islam. Kita berjuang untuk menjulang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pastikan Islam itu tinggi. Bila dia berdiri, dia yang paling tinggi. Bila dia duduk, orang lainlah yang rendah. Jangan sampai bila Islam itu, bila berdiri sama tinggi, bila duduk sama rendah. Jangan. Tak boleh macam itu. Kita kena pastikan kita sentiasa mengatasi yang lain. Kerana kita adalah rahmatan lil alamin. Kita adalah rahmat yang nak memayungi alam ini. Jadi kalau kita nak jadi rahmat yang memayungi alam ni, kita kena merintah. Kita yang kena jadi kepala. Kita yang kena ke depan. Kita yang kena di atas. Kita yang kena berkuasa. Barulah kita boleh melaksanakan rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil alamin tu kita mengalah. Kita tunduk kepada agama lain. Bukan. Dan bukan, sebab itu tengok, dalam proses Islam itu mengangkat dirinya ke atas, dia tidak melihat dirinya sebagai rival, sebagai penjajah. Kita tidak pernah namakan negeri-negeri yang kita buka atau jihad ini sebagai wilayah jajahan, taklukan. Kita namakan dia adalah futuhat, pembukaan. Kerana Islam melihat dia sebagai ibu, sebagai bapa yang hendak menyelamatkan anak-anak. Ya, dia adalah penyelamat, savior. Itu Islam melihat dirinya sebagai penyelamat. Maka dia datang membawa rahmat. Bukan untuk membunuh, bukan untuk merosakkan. Jadi adalah palsu. Jihad yang palsu ialah jihad yang merosakkan. Itu jihad yang palsu. Jihad tidak betul. Islam menentang segala bentuk perbuatan yang merosakkan walaupun di atas nama kebaikan. Sebab itu Islam melarang keras. Hadis mutawatir. Larangan keras terhadap umat Islam daripada melakukan tindakan rusuhan dan pemberontakan kepada pemerintah walaupun dia zalim. Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Isma' wa ati'. Walaupun dia buat zalim pada kita, kena taat dalam perkara ma'ruf. Man ra'a
ala man waliya alaihi walid fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Siapa yang ada yang pemerintah dan dia melihat pemerintahnya melakukan maksiat kepada Allah, maka hendaklah dia benci maksiat yang dilakukan itu, tapi jangan dia memberontak. Subhanallah. Boleh menimbulkan huru-hara. Tuan-tuan dan puan-puan, pemberontakan yang paling aman, yang paling dianggap sejahtera dalam sejarah manusia ini ialah dengan kalih parti di parlimen lah. Betul tak? Bukan di Malaysia saja, berlaku di banyak dunia, banyak tempat dunia ni. Menjatuhkan kerajaan dengan cara hak paling simple, paling aman, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada apa ni, ialah dengan lompat parti. Kan? Tu pun subhanallah, kesannya tidak bagus, tidak baik. Kesannya tidak bagus, tidak baik. Jadi bayangkan kalau cara yang digunakan itu ialah cara kekerasan, cara rusuhan, ya, apa yang berlaku? Jadi tidak ada kebaikan. Jadi kalau kita sabar, seperti mana kata Al-Hasan Al-Basri, manusia bila diuji dengan kezaliman pemerintah, mereka sabar, maka ruang untuk mereka dilepaskan daripada kesusahan itu sangat hampir. Allah Ta'ala dah sediakan. Tetapi mereka tergesa-gesa, maka Allah biarkan mereka kepada diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Ini. Kerana Islam itu agama perdamaian. Agama yang tidak suka kepada keganasan, tidak suka kepada kekecohan, keributan, tidak suka kepada huru-hara. Islam sentiasa mengingatkan umatnya supaya tidak terlibat dalam huru-hara. Jadi kalau itu ajaran Islam, macam mana Islam itu dituduh sebagai agama ganas, sebagai misconception, silap faham, silap konsep, tidak faham konsep yang sebetulnya. Dan itu berpunca daripada orang jahil juga. Golongan-golongan khawarij moden, batiniyah moden, yang menjadikan keganasan dan kekerasan itu sebagai agama mereka. Lalu mereka menempelkan secara salah label Islam pada jenayah mereka. Dalam dunia banyak orang buat jenayah, orang buat salah, orang buat sesat, tapi dia tempel nama Islam. Ini adalah perkara yang sangat menduga cita. Subhanallah. Ini kejahilan. Kejahilan. Ini mungkin juga satu bentuk. Kalaulah jihad itu diajar dengan betul, dengan baik dan diberikan kefahaman kepada umat Islam, tentulah tidak berlaku. Tetapi kesan daripada penjajahan, tuan-tuan, dan pendidikan kita yang terjajah ini, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kan dalam pendidikan, dalam kalangan orang yang mengaji Islam pun tidak disebut jihad. Tidak diajar dengan begitu detail. Subhanallah. Takut. Padahal itulah punca. Itulah punca berlakunya tindakan ganas, tindakan yang disebut dalam bahasa Inggeris sebagai terorisme, tindakan menakut-nakutkan, irhab. Yang salah ini ialah puncanya tidak diajar, tidak belajar. Puncanya kejahilan, al-jahl, bukannya ilmu. Tidak ada benda yang baik, benda yang elok datang daripada kejahilan, dan tidak ada benda yang buruk datang daripada ilmu. Yang buruk itu datang daripada jahil. Jahil dan zalim itu punca sebab berlakunya keburukan, kejahilan dan kezaliman. Kesan dan akibat daripada kejahilan dan kezaliman. Jadi bila kita jahil dan kita zalim, kita meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, maka jadilah apa yang jadi. Kita dapat lihat hari ini. Puncanya ialah apabila jihad itu tidak diajar, tidak diterangkan, tidak diperjelaskan, tidak dididik
anak-anak orang Islam hari ini dengan konsep jihad yang betul, maka mereka mudah menjadi mangsa penipuan, mangsa scam. Ya. Jadi inilah benda yang kita kena faham. Serba sedikit mengenangkan hadis menyentuh tentang jihad, jadi kita kena faham maksudnya. Dan jihad itu luas konsepnya, perjuangan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua cara. Maka kita tengok hari ini ada ulama sebutkan tentang jihad ekonomi. Itu satu perjuangan yang besar. Ahli-ahli perniagaan Islam mesti berjuang memartabatkan untuk mengembalikan penguasaan umat Islam terhadap ekonomi, terhadap perniagaan. Ya. Ini penting. Jihad ilmu dalam mengembalikan penguasaan Islam terhadap ilmu. Tokoh-tokoh jihad, ya, yang memperjuangkan, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang berjihad ilmu ini lebih ditakuti oleh musuh-musuh berbanding lebih daripada orang yang berjihad dengan senjata. Syekh Ismail Faruqi rahimahullahu ta'ala duduk di Amerika, Los Angeles. Ya. Yahudi datang bunuh. Dia ada rumah dia dengan bini dia kena bunuh Yahudi. Ya. Sanggup datang berjauh-jauh bunuh dia. Kenapa? Dia orang Palestin yang berjihad dengan cara yang lebih menakutkan mereka berbanding dengan orang Palestin yang duduk di Palestin berjihad dengan senjata. Dia berjihad dengan ilmunya, dengan suaranya, membawa suara orang Islam. Bukan saja orang Palestin membawa suara Islam, bahkan berjihad untuk mengambil alih kembali, untuk membuka kembali ilmu-ilmu kemanusiaan yang dulunya adalah milik umat Islam, yang dulunya epistemenya adalah episteme umat Islam, episteme agama Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan, subhanallah. Atau mereka gerun dengan para ulama. Itu dah Nabi bagi tahu dah. Ya, syaitan itu lebih takut, seorang alim itu lebih berat pada setan daripada orang yang beribadat. Kerana orang alim inilah mujahid yang sebenar, yang berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ya, perjuangan jihadnya yang manakah yang paling digeruni oleh musuh? Perjuangan Ibn Taymiyah menentang Mughul, menentang orang kafir dengan senjata kah? Atau perjuangan ilmunya yang digeruni oleh mereka? Jawapannya tidak lain tidak bukan, tuan-tuan dan puan, perjuangan ilmu Ibn Taymiyah yang digeruni oleh musuh, ya, sehingga mereka merancang, memperalat, menunggang dan menghimarkan sebahagian kecil umat Islam itu sendiri dalam rangka mereka untuk menentang Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Itu amat sedih. Ada di dalam kalangan umat Islam yang masih lagi terjajah mindanya menjadi boneka. Kalau kita kata bila orang penjajah masuk menjajah secara ketenteraan dalam sebuah negara atau negeri, kita ada tali barut. Kita tali barut kan, orang yang jadi mata-mata, tali barut British, tali barut Jepun. Dan sampai hari ini kita masih ada mereka ini, tuan-tuan dan puan, tapi dalam bidang yang lain. Ketika mana ulama-ulama Islam, cendekiawan-cendekiawan, ahli akademik berjuang, berjihad untuk membebaskan dunia ilmu daripada cengkaman penjajahan orang kafir dan mengembalikan ilmu itu pada takhtanya yang sebenar, datanglah tali barut ini. Mereka mungkin berjubah, mungkin berserban,
mungkin bercakap memetik ayat-ayat Al-Quran, tapi hakikatnya mereka adalah musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, yang kita mesti kena hati-hati. Subhanallah. Pantang melihat ada tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan kemurnian agama Islam, yang memperjuangkan kesucian agama Islam, menentang khurafat, menentang bid'ah, menentang ajaran-ajaran sesat, maka mereka inilah yang akan menjadi bidak di papan catur penjajah untuk menentang Allah Al-Musta'an. Inilah begitu kesihan kepada golongan ini. Mereka tertipu, terpedaya. Dan ini berlaku dalam sepanjang sejarah, tuan-tuan dan puan. Sejarah tidak menipu. Fakta sejarah tidak menipu. Awak tidak boleh berselindung. Fakta adalah fakta. Fact is fact. Awak boleh cakap lah macam mana hebat pun depan awak punya pengikut tak subes, tapi fakta adalah fakta. Ya. Allahul Musta'an. Kenapa golongan ini wujud? Tidak ikhlas. Puncanya hilang ikhlas, hilang integriti. Yang mana integriti itu ialah ikhlas. Ikhlas itu ialah integriti. Tidak mengikhlaskan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ikhlaskan dirinya untuk pandangan pribadi atau pandangan tertentu, kumpulan tertentu. Inilah yang menyebabkan kita tidak boleh ta'assub kepada kumpulan. Walaupun kumpulan itu mendakwa kata dia adalah mengikut ajaran yang benar. Kerana bila kita balik kepada kumpulan, kebenaran pada dirinya sendiri adalah objektif. Kebenaran pada dirinya sendiri adalah objektif. Tetapi bila dia masuk kepada kumpulan, dia tidak akan lagi kekal objektif sebegitu rupa. Dia akan ada bahagian-bahagian yang dipengaruhi oleh masail ijtihadiyah. Kita tak boleh kata bila kita kata aliran Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah itu yang benar masalahnya, maka semua ijtihadnya sahaja yang betul bila berhadapan dengan isu-isu yang berbentuk ijtihadiyah. Sebab itulah dalam kalangan mereka juga berlaku perbezaan pandangan. Tetapi ia betul, mesti akan ada di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu yang akan memberikan pandangan yang hak, walaupun dia tidak popular. Jadi kita jangan terikut dengan populariti. Setiap aliran atau setiap kumpulan dia ada tokoh yang popular, yang mungkin akan diangkat sebagai tokoh yang kita kata pandangannya itu adalah mewakili. Tapi kita kena ingat, mewakili itu bukan bermakna 100% semua yang dia cakap itu akan jadi betul. Habis-habis tinggi pun 90% saja. Biasanya kurang daripada itu. Jadi kita tidak boleh ta'assub kepada tokoh, kepada kumpulan. Ta'assub kita itu hanyalah pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-dinul haqq, yang dibawa Nabi SAW. Itu yang kita kena pegang teguh. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Itu yang kita kena pegang betul-betul, ikut betul-betul.
Lain daripada itu, semuanya dinilai dengan sumber tadi. Dan ta'assub ini di dalam cukup bahaya. Ta'assub ni gejala cukup bahaya. Ta'assub kepada pandangan sendiri, ta'assub kepada pandangan ketua, ta'assub kepada parti politik, kepada kumpulan agama. Tak kiralah kumpulan agama itu ahli sunnah wal jamaah kah, salafiyah kah, mu'tazilah kah, khawarij kah, apakah. Kerana ta'assub itu boleh membawa kepada al-baghyu, melampaui sempadan, perbezaan pendapat. Orang salafi, betul, mereka pandangan mereka mengikut kepada generasi salaf ahli-sunnah wal jamaah. Tetapi kalau mereka sampai menganggap bahawa mereka 100% benar, maksudnya dari sudut mereka sebagai satu kumpulan, bukannya kepada manhaj, tapi orang, individu, tokoh mereka 100% benar, ulama mereka 100% betul, itu adalah bahaya. Tak betul. Itu sudah berlawanan dengan manhaj salafi itu sendiri. Kan? Dah berlawanan dengan manhaj salafi itu sendiri yang melarang ta'assub kepada tokoh, individu. Itu adalah salah. Dan hakikatnya dia adalah satu bentuk tanaqud zati, kontradiksi dalaman. Orang dia mendakwa dia salafi, tapi dia ta'assub kepada tok guru dia atau ulama dia. Sedangkan salafi itu tidak ta'assub kepada tok guru. Jadi dia kontradik lah. Tak betul lah. Kan? Ada golongan menamakan diri mereka Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja, ta'assub. Kata mereka saja betul. Tok guru mereka saja betul. Tok guru orang lain tak betul. Juga bahaya antara perempuan. Cukup bahaya. Sebabkan berlaku kezaliman, penindasan dan penindakan terhadap kebenaran yang datang daripada orang lain. Sedangkan al-hikmatu dhallatul mu'min. Kita disuruh menerima kebenaran walaupun datang daripada iblis. Sadaqaka wa huwa kadhub. Jadi kebenaran tidak boleh ditidakkan. Jadi ini, tapi yang punca kepada menidakkan kebenaran itu ialah sikap fanatik. Menganggap hanya pandangan. Kita tak kata hukum Allah atau nas, pandangan yang bukan ijma'. Kalau ijma' kita lain. Ijma' kita lain. Ijma' usul agama, kita kena pegang ijma'. Ada pun benda-benda ijtihadiyah, menganggap kumpulan mereka saja betul, ini masalah. Ini masalah. Dan ini punca banyak penyelewengan itu, al-baghyu itu berlaku apabila orang menganggap dialah yang memiliki kebenaran mutlak dalam isu-isu ijtihadiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyokong dan membetulkan pandangan yang dinukil oleh Al-Ambari yang mengatakan kullu mujtahidin musib fil usul wal furu'. Semua ahli ijtihad, maksudnya dia mesti orang Islam lah, alim ulama lah, ahli ijtihad yang berijtihad sama ada dalam akidah maupun dalam furu' adalah betul. Betul di sini bukan makna dia tepat, tetapi betul di sini makna dia dapat pahala, dia tidak dihukum atas kesalahan. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata pandangan yang Ambari bawa inilah pegangan salaf. Subhanallah.
Kalau kita mengaji, kita usul fiqh tu ulama ahli kalam, dia pun tolak pandangan Ambari ni, dia berkata tak betul. Sampai dia pun tuduh Al-Ambari ni sesat dan sebagainya. Padahal Ibn Taymiyah kata apa yang Al-Ambari nukil ini, inilah pandangan salaf. Iaitu maksudnya, Ibn Taymiyah kata, maksud Al-Ambari nak bagi tahu ialah walaupun dalam isu akidah sekalipun, kalau dia berijtihad dan dia berusaha untuk mendapat yang betul, tapi dia tersalah, dia menyangka yang dia pegang itu betul, tetap sama hukumnya. Sebab Nabi kata, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr. Umum, tidak ada kaitkan masalah dengan masalah. Ini rahmat Islam. Subhanallah. Ini di antara benda yang kita kena faham. Konsep rahmatan lil alamin itu mesti dibetulkan. Sifat hubungan umat Islam dengan umat Islam dalam keadaan umat Islam itu telah berpecah, beza pandangan, aliran. Kita mengakui realiti itu dan kita mesti berpihak. Kita kata jangan pihak langsung. Berpihak tak apa. Itu memang perlu. Kita kena berpihak. Masing-masing kena mencari dan berusaha, minta doa, berdoa kepada Allah Ta'ala, minta petunjuk dan bimbingan daripada Allah supaya meletakkan dia dalam pihak yang paling hampir kepada kebenaran. Tidak syak lagi. Kita semua perlu ada pihak. Tapi dalam masa yang sama kita kena ada rahmat dalam berinteraksi, dalam menegaskan kebenaran. Kita tegas, tidak ada masalah. Masing-masing boleh menyuarakan pandangan yang dia rasa itu adalah betul. Ketika kita menyuarakan pandangan, kita kena objektif. Kita tidak boleh meraihkan orang, individu dan sebagainya. Kita kena objektif. Tapi bila berbicara, bila dalam berinteraksi di alam realiti, ia tidak akan seobjektif itu. Akan melibatkan emosi, akan melibatkan realiti yang pelbagai, yang beragam. Nah, itu perlu diraihkan. Subhanallah. Itu. Jadi panjang cerita daripada jihad. Datang. Sebab benda ni banyak berlaku salah faham. Berlaku salah faham. Dan persepsi ni tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan ingat bila ada fakta maka semuanya jalan. Tak. Persepsi ni kadang-kadang bahaya. Ada orang dia banyak main persepsi dan inilah yang berlaku. Ini yang berlaku. Hari ini golongan munafiqun, golongan yang anti kepada islamisasi, bukan anti kepada Islam. Ya, kerana Islam itu kita kata ialah kerana ini kita wujud golongan yang anti kepada islamisasi. Kerana kita nak memasukkan dalam golongan ini orang yang mengaku dia Muslim sekalipun dia Islam, tapi dia anti kepada islamisasi. Dia takut melihat apa yang berkaitan dengan Islam itu berkembang. Takut. Islamofobia. Bukannya Islamofobia, tapi lebih kepada fobia islamisasi. Proses pengislaman, Islamization. Sedangkan itulah Islam. Apabila kalau kita nak Islam itu jadi rahmatan lil alamin, maka kita mesti menggencarkan usaha islamisasi dalam segenap bidang, segenap perkara. Tidak boleh lagi kita bagi jawapan agama tidak ada kaitan dengan isu ini. Tak boleh. Agama mesti bertakhta di atas semua isu. Dia mesti diangkat menjadi hakim dalam semua perkara.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Jelas statement Allah Ta'ala dalam Quran, jelas. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Jelas. Inilah Islamisasi. Kita nak menjadikan Islam itu menjadi penentu, hala tuju kepada semua benda. Hala tuju ekonomi, politik, sosial, psikologi. Ya. Dan ada orang takut bila dikaitkan masalah tekanan jiwa dengan iman. No, tak boleh. Dia ada betul, ada salah. Pasal dia pun tak faham konsep iman. Jadi setengah orang bila dia kata dia ni lemah iman tu yang jadi tekanan jiwa. Dia faham maknanya orang tu ahli maksiat. Tak, bukan lemah iman, bukan mesti ahli maksiat tuan-tuan dan puan-puan. Tak mestinya orang lemah iman dia buat maksiat. Maksiat dengan makna dipahami lah, zina, mencuri, merampak. Jadi itu yang misconception yang cuba nak dibetulkan, tapi cara membetulkan itu pun tak betul. Cara nak betulkan tu tak betul. Jadi dia berkata iman tidak ada kaitan dengan depression. Salah. Kerana kalimah iman ni you kena betulkan dulu. Apa maksud iman? Iman ialah i'tiqad yang memandu gerak-geri manusia, semua benda. Itu adalah iman. Semua benda ada kaitan dengan iman. You tak boleh kata iman tu ada 70 cabang lebih. Benda yang semua berkaitan dengan kehidupan dan tindak tanduk manusia, semua ada kaitan dengan iman. Apa yang dia percaya, apa yang dia pegang, dia punya episteme dia. Mesti. Ya. Paradigma yang dia melihat dunia ini, itu semua mempengaruhi dia. Tapi kalau you nak masuk iman tu ialah amal salih, maksudnya punca dia buat maksiat dia ni, depression ni mesti dia ni ahli maksiat ni, mesti kaki mengompak ke, minum arak ke, zina ke. Itu tak betul lah. Tak boleh tuduh orang macam tu. Kan? Sebab golongan yang pertama tu dia sempitkan makna iman, datang golongan kedua nafikan. Tak betul lah. Jadi kita nak Islam itu berada, bertakhta, menjadi hakim kepada semua isu manusia. Isu politik. Dan para ulama kena aktif. Bila disebut ulama, orang agama jangan campur aduk, jangan sibuk hal politik. Tetapi agama perlu menjadi hakim kepada isu-isu politik kepartian. Sebagai misalnya, mesti ada hukum agama, mesti ada. Bila bergaduh, berbahas dalam parlimen, mesti ada hukum agama. Setiap benda yang mereka cakap dan apa yang mereka akan cakap, mesti kita kena pastikan apa yang mereka sebut itu berpaksi kepada hukum agama. Perangai mereka, kelaku mereka, semua itu mesti dikawal oleh agama. Peraturan mesyuarat itu sendiri mesti disusun dan diletakkan mengikut acuan agama. Ya? Jadi kalau ulama tidak ada peranan dalam politik, macam mana mereka nak faham dan mereka nak berijtihad? Itu pun satu juga masalah. Apa maksud dalam politik tu? Kalau dia masuk politik tu dah jadi macam perangai mereka, tak betul lah. Ta'assub parti, kira puak dia saja betul, itu memang kalah lah. Di mananya ulama jangan ambil tahu, tak boleh. Pasal ulama yang akan nak jelaskan hukum Allah Ta'ala. Tindakan awak ini syar'i kah, tak syar'i kah? Bukan kepada ijtihad. Sebab itu dalam Islam kita ada satu disiplin ilmu khas, namanya siasatu syariah. Siasah syariah itu bukan sekadar good governance. Semua benda yang tentang siasah. Dia main istilah. Dia faham siasah syariah itu good governance. Tak betul. Semua benda. Jadi semua benda mestilah dikawal. Rahmatan lil alamin.
dikawal oleh Islam. Barulah Islam itu boleh menjadi rahmat pada alam. Dan usaha itu hanya boleh berlaku dengan jihad, dengan perjuangan, yang kita mencurahkan segala tenaga, daya upaya kita untuk meletakkan agama Allah itu di atas. Ilmu sains, teknologi, semuanya mesti diketuai, mesti diperintah oleh Islam. Kalau Islam itu adalah pemerintah kepada sains, Islam itu adalah pemerintah kepada teknologi, kepada sosial, kepada psikologi, kepada individu, kepada masyarakat, kepada politik, kerajaan dan seluruhnya, barulah rahmatan lil alamin itu akan tercapai. والله تعالى أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.